Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah tahun 5 iaitu perubahan pada institusi raja bersama dengan Cikgu Farah Nabila. Perkara yang akan kita pelajari ialah yang pertama, institusi raja pada zaman kerajaan Melayu awal. Yang kedua, institusi raja pada zaman penjajahan British. Yang ketiga, institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Dan yang terakhir, institusi raja selepas merdeka hingga kini. Tahukah kamu, murid-murid, Malaysia adalah antara negara yang mengekalkan warisan institusi raja dan telah mengalami beberapa fasa perubahan dari semasa ke semasa. Kita mulakan dengan institusi raja pada zaman kerajaan Melayu awal. Yang pertama, Raja atau Sultan ialah ketua kerajaan negeri baginda. Raja atau Sultan mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Apa maksud kuasa mutlak? Maksudnya ialah Raja atau Sultan mempunyai kuasa penuh dan tidak terbatas dalam pemerintahan negeri baginda. Segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman dan hubungan diplomatik ditentukan oleh Raja atau Sultan sendiri. Raja atau Sultan juga dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Antara contoh zaman kerajaan Melayu awal ialah Kerajaan Kedah Tua, Kerajaan Temasek dan Kerajaan Cihtu. Murid-murid masih ingat lagi kerajaan ini? Seterusnya, kita lihat pula institusi raja pada zaman penjajahan British. Yang pertama, Raja atau Sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Yang kedua, Raja atau Sultan tidak lagi mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Kuasa raja hanya terbatas kepada ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda sahaja. Penasihat British pula dilantik bagi menguruskan setiap negeri. Pentadbiran negeri diletakkan penasihat British yang kita panggil Governor. Governor ini bermula dengan pemerintahan di negeri-negeri selat seperti negeri Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Seterusnya, kita teruskan kepada institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Pada zaman pendudukan Jepun, Raja atau Sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Pada masa ini juga, Raja atau Sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Masih lagi memegang tugas yang sama iaitu hanya merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Tetapi, Gubernur Jepun yang mengambil alih urus pentadbiran negeri-negeri Melayu, bukan lagi Gubernur British. Dalam gambar yang cikgu sediakan ini, ialah tentera Jepun memasuki Kota Baru Kelantan pada Disember 1941. Pada masa ini, Jepun memasuki Tanah Melayu melalui negeri Kelantan. Seterusnya, kita lihat kepada institusi raja selepas merdeka sehingga kini. Pada masa kini, sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. Apa maksud sistem raja berperlembagaan ini? Maksudnya ialah sistem pemerintahan beraja ini mengikut pemerintahan dan peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Kalau Perlembagaan Malaysia sekarang ini ialah Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan Malaysia dan Nasihat Perdana Menteri. Maksud dekat sini ialah kuasa raja atau sultan tertakluk di bawah perlembagaan negeri masing-masing. Pentadbiran negeri pula diketuai oleh menteri besar dan dibantu oleh majlis eksekutif. Institusi Yang di-Pertuan Agong ini diperkenalkan selepas merdeka dan 9 orang Raja Melayu dipilih secara bergilir-gilir untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong secara 5 tahun kontrak. Pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri dan dinasihatkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Ini ialah gambar Yang di-Pertuan Agong terkini.
Sebagai rakyat, kita seharusnya mempertahankan kedaulatan institusi raja tanpa berbelah bagi agar dapat menjamin kemakmuran dan keamanan negara. Institusi raja di dunia, kamu tahu tak? Pemerintahan beraja ni merupakan corak pentadbiran yang tertua di dunia. Raja menjadi tonggak utama dalam sistem pemerintahan beraja. Kini, masih terdapat 43 buah negara di dunia, termasuk Malaysia, masih mengamalkan institusi raja. Mari kita kenali bendera negara yang mengamalkan pemerintahan beraja. Yang pertama, bendera yang di-Pertuan Agong. Ini contoh benderanya. Yang kedua, bendera Britain iaitu Ratu United Kingdom yang berwarna biru ini. Dan yang ketiga, bendera Ratu Denmark seperti ini, warna merah. Yang keempat ialah bendera Raja Thailand seperti ini. Dan yang terakhir, bendera Raja Maghribi seperti ini. Baik, kita kembali kepada tugasan. Cuba jawab latihan yang cikgu sediakan bagi menguji kefahaman kamu tentang perubahan pada institusi beraja di Malaysia. Murid-murid sudah bersedia? Latihan yang pertama ialah isikan tempat kosong dengan jawapan yang diberikan ini. Salin seperti jadual ini di dalam buku tulis kamu. Ini juga dapat dijadikan sebagai nota kamu sendiri. Latihan yang kedua ialah kamu senaraikan 5 negara yang masih mengamalkan pemerintahan beraja berserta gambar benderanya selain daripada yang kita pelajari tadi. Contohnya, cikgu bagi jawapan ialah negara jiran kita di Kepulauan Borneo. Apakah negara itu? Ya, antara negara yang terkaya di dunia. Negara Brunei masih lagi menjalankan pemerintahan beraja. Jadi kamu letakkan negara Brunei dekat sini dan gambar bendera negara mereka. Boleh? Cari lagi 4. Mesti kamu kena Google untuk cari jawapan ini. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Sekian. Terima kasih. Selamat belajar. Bye. Oops, jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Farah Nabila ya. Bye.